Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Para jemaah muslimin, muslimat dan kebanyakannya muslimatlah di sini. Subhanallah, terima kasih pada panel bersama Ustazah Laila Aniza, sahabat tercinta, membawa dan membuka mata kita tentang satu sudut pandang yang berbeza. Kita pun sedar hakikatnya. Dalam kita rasa seronok duduk di majlis ilmu, kita rasa kita mencintai Rasulullah. Di sana sebenarnya memang ramai umat Islam sendiri tak kenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada umat Islam kita lahir saja Islam tapi tak pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah solat. Dan jauh daripada itu pula kita lihat di Malaysia ni ada pelbagai bangsa kan. Ada pelbagai agama. Kita tengok di kalangan yang non-Muslim, mereka tak pernah tahu Allah itu adalah Tuhan mereka. Mereka tak pernah tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi mereka. Mereka tak pernah sebut kalimah Allah. Mereka tak pernah sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita ingat tentang perkara ni, kita rasa subhanallah, nikmat yang sangat besar. Tak tertanding dengan apa pun nikmat yang lain, iaitu bila kita dapat mengucap kalimah syahadah. Kalimah yang membezakan kita dengan mereka. Kalimah yang membenarkan langkah kita ke syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya percaya dalam hati kita semua ada rasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa rindu nak bertemu dengan ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Pernah tak cuba bayang-bayang macam mana rupa Khadijah? Macam mana rupa Aisyah? Macam mana rupa Sayyidatina Fatimah? Kita terbayang-bayang, tak boleh bayang betapa indahnya wajah mereka. Dan subhanallah, barang siapa yang menjaga pandangan matanya daripada melihat yang haram di dunia ini, berusaha sedaya upaya. Dan melihat yang haram ini bukan hanya bila mata melihat yang haram, tetapi setiap pandangan mata yang membawa satu bisikan yang negatif dalam hati, itu pun pandangan yang berdosa. Contoh, kita pergi rumah orang kan, memang tak ada yang haram kita tengok, tapi daripada mata yang kita tak jaga melilau tu, masuk je dalam kereta, bang, awak perasan tak? Rumah dia berdebu lah. Tiba-tiba kan, daripada mata tu. Bang, awak perasan tak? Saya on the way ke dapur tu, saya nampak tu baju berlonggok-longgok tak basuh. Sebenarnya nak pergi ke tandas, rupanya nak tengok dapur macam mana. Tandas tu ni, tapi saya tengok dia kau datang kuliahkan main lawa. Rupanya nak mengumpat orang tu kan. Subhanallah, sebab itu Nabi sebut an-nazaratun, pandangan mata, sahmun masmumatun fi min sihami iblis. Pandangan mata ini adalah panahan yang beracun daripada anak panah iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan pandangan mata yang berdosa itu, yajidu ala halawatahu fi qalbihi, akan dijadikan kemanisan iman dalam hati. Masya Allah, subhanallah. Siapa yang menjaga pandangan matanya daripada perkara yang haram, insya Allah Allah akan halalkan matanya untuk melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya syurga Allah, indahnya wajhullah, indahnya wajah ibunda-ibunda kita. Dan barang siapa yang menjaga telinganya daripada mendengar yang haram, insya-Allah Allah akan izinkan telinga kita untuk mendengar indahnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharapkan satu pertemuan yang indah di syurga Allah. Ketika itu kita berada di majlis seumpama ini, tapi di hadapan kita ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seindah-indah pertemuan. Masa tu kita boleh tengok dengan mata kita wajah Rasulullah, boleh dengar suara Rasulullah memberi nasihat ataupun apa-apa taujihat kepada kita. Dan itulah kerinduan yang sebenar daripada umat Nabi Muhammad. Rindukan pertemuan dengan Nabi. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis ni, Nabi kata, aku dengan kamu, iaitu aku dengan umatku, aku dengan kamu umpama seorang lelaki yang sedang menjaga unggun api daripada kakatu untuk mengerumuni. Kita sekarang ni api kita tak guna, tapi untuk beri cahaya kita gunakan lampu. Dan ada musim tertentu kakatu kan suka kerumun. Bila dia pergi pada lampu ini mengeluarkan haba, terkena pada sayap. Sayap tu sangat nipis, akhirnya sayap tu rosak, terkoyak, dia pun menggeletek di bawah. Perasan tak ibu-ibu sekalian? Jadi akhirnya dia mati. Pun begitu, dah nampak banyak ekor dah kawan dia, anak saudara dia, sepupu dia mati menggeletek, tetap juga nak pergi. Yang lain tu tetap juga kerumun. Bukan tak nampak, nampak depan mata. Rasulullah kata, aku dengan kamu wahai umatku, ibarat seorang lelaki, ini hadis yang sahih dalam kitab 40 hadis penawar hati.
Aku dengan kamu ibarat seorang lelaki yang menjaga unggunan api. Sedaya upaya dengan kekuatan aku, dengan pengorbanan semua menghalang. Janganlah datang, janganlah datang. Api ini bahaya, api ini akan mematikan kamu, api ini merosakkan kamu. Tetapi sekuat mana aku menghalang, kamu wahai umatku tetap masih ramai yang nak menuju kepada api tersebut. Maksudnya Nabi kata, Nabi ni berusaha upaya nak jumpa kita di syurga. Tapi ramai mana di kalangan umat Nabi Muhammad sendiri yang enggan masuk syurga. Ini dalam hadis yang lain Nabi sebut, sesungguhnya di kalangan umatku ada yang enggan masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke yang enggan masuk syurga? Nabi kata ada. Mereka yang tidak meninggalkan perintah Allah, yang tidak meninggalkan larangan Allah dan tidak mentaati perintah Allah. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Allahu Akbar. Kalau tanya pasal nak masuk syurga, semua nak. Tetapi perbuatan tak menunjukkan nak syurga Allah. Akhlak tak menunjukkan nak syurga Allah. Cara bercakap tak nampak macam nak syurga Allah. Lagi banyak baca WhatsApp daripada telefon, daripada Al-Quran. Lagi banyak baca FB daripada pegang Al-Quran dan sebagainya. Kita je cakap nak syurga, tapi kita tak kuat untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah. Hari ini kita bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah satu bukti lah Eliza, insya-Allah, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak akan cari kita untuk beri syafaat. Amin ya rabbal alamin. Soalan Eliza tu tadi tu kan, Ustazah macam mana? Sebab kata-kata orang tua tu, bila Eliza sebut macam tu, sebenarnya Ustazah pun pernah dengar. Orang kata suami ni, dia ni milik kita kat rumah je. Bila dekat luar, dia bukan milik kita lagi. Kalau kita tengok sunnah Rasulullah, Rasulullah setiap kali nak pergi perang, dia bawa tak isteri dia? Bawa. Nak pergi perang, bawa, ikut giliran. Cabut undi. Sebab itu kita dengar bagaimana tiba giliran Aisyah, ada kisah hadis ifki, akan cabut undi isteri mana yang akan ikut. Bila pergi satu musafir pergi mana-mana, cabut undi isteri mana yang akan menemani, yang akan ikut sama. Ada tugas. Setiap perang ada tugas wanita untuk berjaga-jaga di suatu tempat. Bila ada kecederaan, wanita yang akan merawat ni di kalangan isteri Nabi dan juga wanita-wanita yang lain. Antara wanita yang terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pakar dalam bab perubatan, Syifa nama dia. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia ada 3 ilmu yang sangat dia pakar. Perubatan, ilmu hadis, ilmu tafsir pun ya, kemudian syair-syair. Tapi dikatakan antara kemahiran Sayyidatina Aisyah juga adalah ilmu perubatan. Sebab itu bila muslimin tengah perang, bila ada kecederaan, ada apa-apa, yang akan berikan air, hantar air dalam keadaan terjagalah, tak ada ikhtilat, tak ada pergaulan bebas lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu sebenarnya ada contohnya lah, muslimin lelaki pergi ada urusan bisnes, ada urusan dakwah dan sebagainya. Ramai di luar sana, subhanallah, dia tahu tanggungjawab dia jaga isteri dia bukan hanya cukup dia tinggalkan isteri dengan makan cukup di rumah, tapi bila ada ke ruang yang sesuai, dia bawa sekali isteri dia, teman dia. Sebab itu lebih baik untuk agama dan untuk dirinya. Sebab apa? Bila melangkah di luar rumah ada banyak fitnah. Dan antara peranan besar seorang wanita ataupun isteri membantu menundukkan pandangan seorang suami terhadap lelaki yang lain. Faham tak maksud saya? Hari ini, muslimat hari ini, saya sebut muslimat bukan mukminat ya. Beza besar muslimat dan mukminat. Muslimat wanita Islam sangat ramai. Mukminat wanita yang beriman. Kita ni tak cukup dengan muslimat, kita nak jadi mukminat. Wanita-wanita yang beriman, dia berusaha sedaya upaya untuk menundukkan pandangan suaminya terhadap wanita ajnabi. Jadi apa yang dia buat? Dia jadi isteri yang mempesonakan untuk suaminya. Dia menjadi isteri yang paling indah untuk dipandang oleh suaminya. Masya Allah. Tapi hari ini kita lihat ramai muslimat yang memakai cantik, memakai indah, menarik perhatian lelaki di luar sana. Akhirnya suami juga akan tertarik dengan wanita di luar sana. Siapa wanita yang suka menarik perhatian lelaki lain selain daripada suaminya, maka bersedialah untuk menerima keadaan yang suami juga tertarik kepada wanita yang lain. Kerana isteri ini juga tujuan dia memakai pakaian indah-indah dan sebagainya untuk lelaki yang lain. Na'udzubillah min zalik.
Tapi bila jadi macam tu, dia tak boleh terima. Sebab itu dulu masa saya jadi perunding cara rumah tangga, bila isteri mengadu suami curang, suami begini, ustazah, saya dah korban macam-macam benda. Saya daripada awal kahwin sekian-sekian. Saya kata, puan, kalau kita nak hitung salah orang lain, kita boleh hitung sampai ratus, sampai ribu. Akhirnya kita jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama yang kita perlu buat bila kita diuji Allah, pertama sebelum kita hisap orang lain, hisap diri sendiri dulu. Mungkin ada kecuaian di pihak kita, mungkin ada kekurangan kesilapan kita, puan. Bila kita muhasabah, sekarang ni ustazah saya nak perlu buat apa? Langkah pertama, ubah diri dulu. Hasil daripada kita ubah diri, Allah akan ubah suami kita insya-Allah. Tapi selagi mana kita letak salah pada orang lain, masalah takkan selesai. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi di sana Rasulullah tunjukkan satu contoh yang berbeza.